Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nusina wa fahhimna ma lam nafham. Allahumma arinal haqqa haqqan wa alhimna ittiba'ah wa arinal batila batilan wa alhimna ijtinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami kebenaran itu, kami nampak ia benar, dan ilhamkanlah kepada kami untuk mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami kebatilan itu, kami nampak ia batil, dan ilhamkanlah kepada kami untuk menjauhinya. Alhamdulillah, cukup kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan izin Allah Subhanahu wa taala malam ni kita dapat meneruskan bacaan kita kepada kitab sekejap saya nak kepada kitab apa ni, Al-Idah, ya, Al-Idah, afwan. Cakap sambil apa ni, sambil buat kerja ni tak betul. Kitab apa ni, Tatbiqus Sarfi, kita Kitab At-Tatbiqus Sarfi karangan Dr. Abduh Ar-Rajihi rahimahullah. Dan malam ni kita masuk ke muka surat yang ke-50 dah. Alhamdulillah. Kita dah bersiaran selama sebanyak 21 minggu dah, 21 kali. Malam ni halaqah yang ke-21. Sepatutnya halaqah ni pada minggu lepas, tapi oleh kerana minggu lepas ada sedikit masalah, jadi kita batalkan dan kita teruskan pada minggu ni lah. So minggu yang ke-21. Kalau minggu ke-21 ni berapa bulan dah? Sebulan ada 4. Kalau 4 kali 5, 20. Maknanya dah 5 bulan. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Kita dah berjaya dah baca sampai ke muka surat 50. So kalau ada siapa-siapa malam ni yang memang dia daripada awal bersama dengan Ustaz, selain pada Ustaz Fauzi lah. Ustaz Fauzi dia memang kena ada sebab dia admin. Dia tak ada dah jadi ya kita ni kan. Selain pada Ustaz Fauzi, siapa dia ada, angkat tangan. Angkat tangan. Biasa tak nampak pun tak apalah, angkat tangan. Maknanya dia bersyukurlah pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Subhanahu Wa Taala beri kesempatan masa lah untuk bersama-sama dengan Ustaz Fauzi untuk kita baca, dan khatam kita punya azam kita, insya-Allah semoga Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan kita dapat khatam insya-Allah kita ni. Allah bagi kesihatan, bagi masa nah, bagi apa ni, supaya kita istiqamah lah, istiqamah. Okey. Buku ni kita tengok dulu kan, dia muka surat berapa je? 200 last kali 211 gitu kan. So kita dah habis dah 50. So kalau kita pecah kepada 4 bahagian, ada 200, 50. Okey. Kalau kita boleh ni kalau kiraan matematik mudah lah. Ada 5 bulan. 5 bulan kita dah ada 50 muka surat kita baca. So 5 bulan lagi 50 muka surat. Lepas tu 5 bulan lagi 20 bulan. Maknanya insya-Allah kalau kita panjang umur, ada rezeki, insya-Allah kita cuba khatam dalam masa setahun setengah lagi. Kalau macam gitu rasa macam lama pula dah. Tak apalah tu kira tu biar dia pakai saja je. Yang penting hari ni kita niat kita nak istiqamah. Okey, kita boleh mulalah Ustaz Fauzi lah. Okey. InsyaAllah sambil-sambil lah lepas ni, insyaAllah pelajar-pelajar, tuan-tuan, perempuan dan juga sahabat-sahabat yang nak baca bersama dengan kita ni, insyaAllah lepas ni mereka akan masuk lah. Baik, minggu ni kita nak belajar apa? Ustaz Fauzi tidak kita okey. Kita nak belajar tajuk ni. Okey. Kita dah pun masuk ke
fi'il mu'tal iaitu fi'il al-mithal. Fi'il mithal apabila kita isnad kepada dhamir. Apa maksud dia? Apabila kita buat tasrif 14 tu lah, mudah kita nak faham. Bila kita buat tasrif 14 tu. Kita macam mana kita nak tasrif? Okey. Yang kita ialah macam Ustaz sebut baru ni, yang benda ni sebenarnya dia basic, dia basic. Okey, dan kebanyakan daripada kita pun sebenarnya dah boleh dah tasrif. Cumanya kita nak baca di kitab, kita nak tahu apa isu-isu yang di sebalik tu. Ada khilaf ke? Kalau kalimah berbeza, tasrifnya berbeza ke? Ada. Dan juga kita akan jumpa dengan kalimah-kalimah yang Ustaz akan bagi makna, so kita akan dapat tambah vocab kita. Betul tak? Okey. Dan seterusnya lah. Tu. Baik. Malam ni isnadul fi'lil mu'talli, okey, al-fi'lul mithal. Kita semua tahu, okey, fi'il mu'tal ni dia ada mithal, ajwab dengan naqis. Okey. Pembahagian tu melihat kepada kedudukan huruf illah. Huruf illah duduk di depan dia panggil mithal. Okey. Huruf illah duduk tengah, ainul kalimah dia panggil ajwab, kan? Huruf illah duduk di belakang dia panggil naqis. So mithal, ajwab, naqis. Itu susunan dia. So yang ni mithal. So apa mithal? Qulna innal mithala huwal fi'lul ladzi fa'uhu wawun aw ya'un. Okey. Mithlu wasafa ya Isa wa tajri ahkamuhu 'ala an-nahwi tali. Okey. Kita kata dah dulu, qulna, dulu kita kata dah, kita sebut dah dulu bahawa innal mithala, ingat semua dah selepas qulna ke qultum ke qalu ke, tu dia kena inna dah, jangan baca anna. Dia kena maksurah, ya. Hamzah tu kena bagi bawah. Qulna innal mithala huwal fi'lul ladzi fa'uhu wawun aw ya'un. Okey. Misal ni, fi'il misal ni ialah fi'il yang fa'uhu wawun aw ya'un. Fa'ul fi'li tu sama ada dia huruf waw ataupun dia huruf ya. Dan dia berbaris lah, dia tidak matilah. Sebab kalau dia mati, macam mana dia nak mulakan sebutan kalau dia mati. Sebab dalam kaedah Arab kata la yubtada'u bisakin. Kalau mati, tak boleh nak start, tak boleh nak mula dengan dia, kan? Macam mana? Maka dia kena berbaris. Baris dia tu baris tengoklah atas ke sebagainya. Depan ni kita tengok contoh. Okey. Mislu wasafa dengan ya Isa. Wasafa dengan ya Isa. Apa makna wasafa? Wasafa ni maknanya menyifatkan. Memberi sifat, menyifatkan. Faham tak bila kata menyifatkan ni? Maknanya kita letak sifat pada benda tu. Contohnya, wasaftuhu bil apa? Kalau kita nak kata saya sifatkan dia dengan sifat mulia. Dalam bahasa Arab kita nak kata apa? Wasaftuhu bil karam. Jangan kata wasaftuhu bil karim. Itu salah. Sebab karim tu tersusulah sebab dia tu maksud dia orang yang mulia. Mungkin dalam bahasa Melayu kita kata saya sifatkan dia sebagai seorang yang mulia. Mungkin bolehlah. Tapi kalau bahasa Arab kita kata wasaftuhu bil karam. Kalau kita nak guna karim, kita kata wasaftuhu bi annahu karimun. Tak apalah. Okey. Penggunaan wasafa yasifu lah contoh, kan? Okey. So daripada perkataan wasafa yasifu ni, marilah perkataan sifatun, jamak dia sifat, mari perkataan mausuf dan ila akhirih lah. Okey. Wa ya Isa. Okey, wasafa dengan ya Isa. Okey, ya Isa apa makna ya Isa? Ya Isa makna dia putus asa. Putus asa. Okey. Baik, wa tajri ahkamuhu 'ala an-nahwi tali. Okey, hukum dia ni mari mengikut sebagaimana berikut. Okey, baik. Al-madhi. Al-madhi la yataghayyaru fihi syai'un. Kalau fi'il yang madhi la yataghayyaru fihi, itu balik kepada al-madhi. Maknanya tidak berubah sikit pun, sesuatu pun. Maknanya tiada perubahan langsung. La yataghayyaru fihi syai'un. Tiada perubahan langsung. Okey, dan syai'un tu disebut dalam nakirah. Dan menunjukkan memang, sebab tu saya terjemah kepada maknanya tiada perubahan langsung. Maknanya tak ada satu benda pun yang berubah.
Dan dia menunjukkan nakirah tu menunjukkan umum kan. Okay, tak ada satu benda pun yang berubah. Ai mislus sahihis salim. Fi'il al-mithal ketika dia madhi sama hukum dia dengan fi'il sahih as-salim. Fi'il sahih as-salim. As-salim kita belajar dah baru ni. Fi'il sahih ni yang fi'il tu kalau dia dia sulasi tu dia huruf dia tu tak ada satu pun huruf illah. Contohnya daraba, kataba tu kan. Okey. Baik. Fanaqul kita kata wasaftu, wasafta, wasafna, wasafna. Okey. Lepas tu yaistu, yaista, yaisna dengan yaisna ila akhirih. Dia buat ilah itu je. Okey. Baik. Tapi kalau kita nak tasrifkan dia 14 kan. Okey, kita ambil wasafah lah. Okey. Sekali dia sebut fa'il madi. Okey, bila fa'il madi tu dia start tu, okey, ta, na dengan wasafna. Okey. Jadi sekarang ni ini adalah fa'il madi yang dia isnadkan kepada dhamir. Okey. Lepas ni ginilah, lepas kita sudah baca ni, saya akan tunjukkan dia punya tasrif dia. Comel tasrif tu. Ustaz akan tunjuk lepas ni. Saya akan tunjuk lepas ni dah. Okay. Cuma sekarang ni kita nak faham dulu. Maknanya ketika dia madhi, maka dia la yataghayyaru fihi syai'un dah. Okey. Tasrif semula. Sebab malam ni dia ada bahan dia yang saya nak tunjuk. Okey. Baik, tapi kalau bila dia fi'il mudhari' dengan amar, kita tengok. Dia kata al-mudhari'u wal amru, okey, idza kanat fa'uhu, ya, sini dia ada isu lah, ada beberapa perkara yang perlu kita kena faham. Okey. Yang pertama, idza kanat fa'uhu ya'an, okey, la yataghayyaru fihi syai'un. Disebutkan tadi yang fi'il mithal ni kan, huruf fa'ul kalimah dia tu dia boleh sama ada bermula dengan huruf waw atau bermula dengan huruf ya. Okey. So dia sebut yang huruf ya dulu. Walaupun tadi dalam contoh dia sebut huruf waw lepas tu huruf ya. Dia dahulukan wasafa dengan dia kemudian baru dia sebut ya Isa kan. Okey. Dia sebut begitu kan. Okey, sebab daripada segi tertib huruf hijaiyah pun mana dulu? Dia waw dulu baru ya kan. Okay, mungkin atas sebab tu dia sebut dia dahulukan wasafa dengan ya Isa. Tapi di sini dia dahulukan dengan ya Isa dulu. Sebab apa? Sebab dia punya kaedah dia mudah. La yataghayyaru fihi syai'un. Dia benda tak ada masalah. Difahami selalu. La yataghayyaru fihi syai'un. Bila kita kata la yataghayyaru fihi syai'un, maknanya dia tak ada perubahan lah. Dia sama dengan macam fi'il madhi tadi. Bentuk mudhari' dia tu dengan bentuk fi'il amar dia tu dia tidak berubah. Okey. Sama sebagaimana tadi fi'il madhi kan dia punya bentuk dia tu ya Isa tu dia tidak berubah. Kita kata ya istu, ya isna dia tak berubah. Okey. Baik, jadi dia mula dengan hak yang tak ada masalah dulu. Okey. Tengok contoh. Dia kata ya Isa ana ada ana. Okey, kalau ai as lah. Okey, ya Isa ya asu. Maka ana ai asu. Okey. Huwa ya asu. Okey, tai asali, tai asna ila akhirih lah. Okey. Kemudian fi'il amar. Fi'il amar betul ias, iasi, iasa, iasu, isna, iasna. Dia ada 6 ada 6. Ias, iasi, iasa, iasu, iasna. Dia 6 kalau yang iasa tu kita pecah kepada yang muzakkar dengan yang muannas dah. Okey, tu sini dia satukan sebab dia jadi 5 tu. Okey. Jadi maknanya sini contoh dah kalau kita tengok yang mudhari' kan. Okey, kalau ana ai asu. Kalau nahnu nai asu. Anta tai asu. Huwa yai asu. Antunna tai asna. Hunna yai asna ila akhir. Yang tasrif tu lah. Okey. Isu dia sini nak bagi tahu yang ya tu yang dia merupakan fa'ul kalimah
Oleh kerana fi'il mithal ni fa'ul kalimah dia tu adalah huruf ya, maka dia tidak ada perubahan. Maksud tidak ada perubahan tu apa? Kita nak faham maknanya ya tu kekal. Ya tu kekal. Okey. Baik, yang ni apabila fa'uhu waw. Ni yang dia apa? Dia punya apa ni? Dia ada detail sikit. Dia ada detail sikit lah. Dia ada perubahan dia. Apa dia tengok? Okey. Idza kanat fa'uhu wawan fa innaha tuhzafu minal mudhari'i wal amri. Okey. Fi'il madhi clear, tak ada isu. Tapi fi'il mudhari' ni kita kena tengok fa'ul kalimah tu jenis dia waw ke ya. Kalau ya clear, lepas. Lepas, ya. Tak payah kena quarantine lepas. Tapi kalau waw, sekat dulu. Ambil suhu dulu, tak. Cek tanya dulu, ni mari mana, ada zon merah ke zon kuning ke zon hijau ke tak. Maksud sayanya dia ada something situ yang kita kena tengok. Okey, yang pertama apa dia? Dia kata fa innaha tuhzafu minal mudhari'. Ingat kaedah dia waw tu dia kena buang. Kena buang. Boleh terus buang gitu. Tengok dulu dia kata wal amru bisyartaini. Tak boleh terus quarantine lalu, tengok dulu. Mari daripada zon merah ke, mari daripada zon mana ke, suhu lagu mana. Tak. Kalau mari daripada zon merah, tu cukup syarat. Okey, kena quarantine contoh. Ataupun suhu dia mari daripada zon hijau tapi suhu dia sampai 40. Tak boleh. Dia mesti kena lepas suhu dan dia mesti kena lepas zon dia. Itu maksud dia wal amru bisyartaini. Okey, gitulah lebih kurang kalau kita nak faham. Okey, tak ada kaitan pun saja. Okey. Baik, apa syarat dia? Syarat dia an yakunal madhi thulathiyan mujarradan. Okey. Fi'il tu, ni sekarang ni kita membicarakan ketika dia fi'il mudhari' dengan fi'il amar. Tapi dia pada masa fi'il madhi tu dia memang fi'il sulasi mujarrad. Okey, so dia memang sulasi mujarrad. Okey. Lepas tu pula ketika dia mudhari' antakuna ainul mudhari'i maksuratan. Okey. Dia 3 huruf yang mujarrad lah, maknanya tiada huruf tambahan. Tengok ketika dia madhi. Okey, satu. Dan yang kedua, ain dia tu pula ketika dia bertukar jadi fi'il mudhari' daripada madhi jadi fi'il mudhari', maka ain tu ainul kalimah tu ada ainul kalimah, bukan huruf ain. Ainul kalimah tu maknanya ainul fi'lil mudhari' tu dia baris di bawah. Kedua syarat dia. Boleh. 3 lepas tu baris bawah. 3 baris bawah. Okey. Contoh waritha. Semua tahu makna waritha ni apa dia? Mewarisi lah. Mewarisi. Contoh. Okey. Ketika kita kata saya mewarisi, contoh dia kan masalah okey al-mudhari' arisu, saya mewarisi. Tengok. Waw tu ada ke tak? Kita kata awrisu kan? Kita kata awrithu kan? Awrisu lah. Awrithu. Saat awrithu. Tak, kita kata arithu tu. Kita buang waw tu. Kenapa kita buang waw pada waritha ni? Sebab, okey, syarat tadi lah. Ketika dia madhi, dia tulati mujarrad, dan kemudian ketika dia mudhari', ainul kalimah dia tu, huruf ra di situ tu, dia berbaris di bawah. Okey. Jadi dia cukup syarat. Kita buang. Tak, jadi arithu. Lepas tu kita baca waritha yarithu kan. Kita baca yarithu, yarithani, yarithuna, tarithu, tarithani, yarithna, tarithu, tarithani, tarisuna, tarithina, tarisani, tarithna, arithu, narithu. Sampai ke sudah 14 tu kita baca sampai awal sampai akhir memang tiada huruf waw. So sekarang ni kita tahulah. Kita tahu kaedah dia malam ni. Kenapa waritha, yarithu, wasafa, yasifu kan? Wasafa, yasifu. Tak. Kenapa kita tak kata kita tak sebut waritha yaurisu, wasafa yausifu? Kenapa waw tu kita buang? Sebab syarat tadi.
Dia ketika dia madi, dia memang dia 3 huruf yang asal, tak ada huruf tambah. Wasafa waritha tu memang thulathi mujarrad. Lepas tu bila dia bertukar kepada fi'il mudhari', ainul kalimah dia tu, kalau pada waritha tu huruf ra tu, kalau pada wasafa tu huruf sad tu, dia bagi bawah. Bila cukup syarat tu, maka kita pun buanglah waw. Okey. Dari segi wazan, dia kata wa ala hadza yakunu waznu yarithu ya'ilu lah. Ya'ilu. Okey. Waritha, waritha memang fa'ilah. Tapi bila yarithu, maka dia jadi ya'ilu. Sebab bila dia buang waw, waw tu mewakili fa' lah. Bila waw tu dibuang, maka fa' pun terbuanglah dia dalam wazan dia. Okey. Boleh? Boleh dah? Habis muka surat 50. Okey. Bila fi'il amal, sama juga kita fi'il amal pula. Okey. Nak kena minum kopi juga. Fi'il amar. Okey. Fi'il amal. Okey. Ritha, ritu, riti, ritna. Okey. Kita kata warisilah. Okey. Contoh kan kita kata, kita tunggu silap, kita katakan nama kita. Warisilah ilmu. Ilmu apa? Ilmu hikmah penjejak badan ni contohlah ada. Warisilah ilmu ini, contoh dah. Kita berkata rif, warisilah, ambil, terima. Okey. Ritha, ritu, riti dan ritna. Okey, maknanya sini kita buang waw tu dah. Kita buang waw. Okey. Dan wazan dia apa? Wazan dia il. Sebab waw tu kita buang dan waw itu mewakili huruf fa. Okay, so yang ni dia mudahlah insya-Allah. Okey. Semuanya mudah ya sebenarnya, cumanya kadang kita rasa susah tu sebab dia banyak kan. Tu je. Suatu benda tu bila banyak kita rasa susah. Padahal kalau kita tekuni molek-molek, mudah je insya-Allah. Okey. Fa idza lam yatawafar asy-syartani ataupun fa idza lam yatawafar asy-syartanu asy-syartani afan fa idza lam yatawafar asy-syartani ay bi an yakuna al-fi'lul madi mazidan au an takuna ainuhu maftuhatan au madmumatan fil mudhari'i baqiyatil wawu duna hazfin. Okey. Sekarang ni Qazwini buat mari contoh yang tidak cukup syarat. Contoh yang tidak cukup syarat. Dia kata fa idza lam yatawafarish syartani, apabila tidak cukup dua syarat tu. Okey. Maksud dia apa? Bi an yakunal fi'lul madi mazidan. Fi'il madi tu mazidan, maknanya dia ada huruf tambah. Dia bukan terdiri daripada 3 huruf yang asal. Okey, mazidan, maknanya dia ditambah satu huruf. Contohnya la au antakuna ainuhu maftuhatan au madmumatan fil mudhari'. Ataupun ketika dalam bentuk fi'il mudhari', ain tu, ainul kalimah tu dia bukan baris di bawah tetapi dia baris di atas dan juga baris di hadapan. Ini memang tak cukup syarat lah kan? Maka baqiyatil wawu duna hazfin. Maka pada masa tu waw tak boleh buang, kena kekal situ. Tak boleh perambak waw tu. Tak boleh mudah-mudah simply pergi buang waw, tak boleh. Dan dia kena ada duk kekal situ. Duna hazfin, tanpa dibuang. Kena kekal tanpa dibuang. Okey, dia buat mari contoh. Fi'il wa'ada. Wa'ada. Fal fi'lu wa'ada. Wa'ada maksud dia apa? Menjanjikan tak? Menjanjikan tak? Ataupun sama apa? Contoh kita kata wa'adtuhu tak? Wa'adtuhu. Dia kadang mari sama juga makna dengan wa'ada tak? Wa'ada dengan wa'ada. Kadang kita terjemah dia, kita janjilah, janji. Tak? Okey. Wa'ada. Okey, fi'il wa'ada laisa mujarradan. Dia bukan fi'il mujarrad. Sebab apa? Li'annahu mazidun bil alifi. Tengok, dia ada tambah huruf alif selepas huruf waw. Memang dia bermula tu dengan huruf
waw dah. Okey, tetapi dia pergi tambah huruf alif. Maka dia mari atas wazan fa'ala. Bila dia mari atas wazan fa'ala, maka ketika isnad, fa'inda isnadihi fil mudhari'i wal amri, la tuhdhaful wawu. Maka ketika dalam fi'il mudhari' dengan fi'il amar, maka kita tidak boleh buang. La tuhdhafu al wawu. Tidak dibenarkan buang waw. Tidak dibuang waw itu. Tak? Okey, maknanya kita kena kekalkan waw. Sebab tu kita baca apa? Kita baca wa'ada yuwa'idu. Wa'ada yuwa'idu. Kalau wa'ada ya'idu sebab cukup syarat. Tapi bila wa'ada tak cukup syarat. Bila tak cukup syarat, dia kena kekalkan waw. Kita pun baca yuwa'idu, yuwa'idani, yuwa'iduna, tuwa'idu, tuwa'idani, yuwa'idna. Tuwa'idu, tuwa'idani, tuwa'iduna, tuwa'idina, tuwa'idani, tuwa'idna. Uwa'idu, nuwa'idu. Ada 14 tu kan? Okey. Dan sama juga keadaan dia bila fi'il amar. Fi'il amar kita pun baca atau kita sebut wa'id, wa'idi, wa'idu ila akhirilah. Wa'id, wa'ida, wa'idu, wa'idi, wa'ida, wa'idna. Tak? Okey. Ila akhir. Dan wazan dia di situ kalau al-mudhari' yufa'ilu dan kalau wazan fi'il amar tu fa'ilah untuk wa'id. Okey, kalau wa'idi fa'ili dan ila akhirilah. Baik. Kemudian yang ni wa'ada ni adalah contoh fi'il yang tidak cukup syarat yang pertama tadi. Dia mazidun bil alif ni kan. Dia fi'il mazid. Dia bukan fi'il thulathi mujarrad. Baik. Tetapi kalau fi'il tu tidak cukup syarat yang kedua. Okey, tidak cukup syarat yang kedua. Apa dia? Dia buat mari wajuha dengan waquha. Wajuha dengan waquha. Okey, wal fi'lani wajuha dengan waquha. Okey. Kejap. Kalau kita nak tulis tak, kita nak pakai ni, ada tempat lain saya mari telitah je tiba-tiba ni. Biasalah saya mengajar ni gitu semua, kadang-kadang ada benda hak seringan tu telitah tu saya akan sebut selalu. Okey. Takut terlupa akan datang tak. Kadang-kadang kan bila kita ini untuk pelajar-pelajar kita lah, pelajar-pelajar kita. Kadang-kadang bila kita menulis tesis ke bahat kita ke assignment ke tak, bila kita nak guna kurungan ni kan, ni. Tengok sini kan, isu alif lam ni, isu alif lam. Tengok Dr. Abdul Ar-Rajihi rahimahullah disebut wal fi'lani. Dan dua fi'il, lepas tu dia berbubuh dalam kurungan dua fi'il ni, wajuha dengan waquha. Maknanya dua fi'il tak? Ataupun kalau kita kata satu fi'il nak sebut. Contohnya wal fi'lu dalam kurungan wajuha, contoh dah. Maka kita buat pesen lagu tu dah maknanya. Al fi'lu tu kita bubuh alif lam, lepas tu dalam kurungan tu kita sebut fi'il tu. Okay. Jangan kita tulis wa fi'lu dalam kurungan wajuha. Tak. Sebab seingat saya lah. Seingat saya, wallahu a'lam, kalau saya salah, kalau betul dah. Ataupun mungkin kita akan takut kita jumpa dalam kitab lain, wallahu a'lam lah. Tapi seingat saya dalam kitab ni memang Dr. Abdul Ar-Rajihi rasanya dia tak buat gitu tak. Kalau ada tolong seingat saya lah. Seingat saya dia macam tak ada. Dia soalan situ dia tidak boleh nak mudhafun ilaih. Tapi kalau ada kita boleh ikutlah. Okey. Tapi kita tengok dua ayat tu lagu mana. Tetapi yang seingat saya dia buat lagu ni tak. Wal fi'lu dalam kurungan tak. Dia tidak mudhafun ilaih. Mungkin dia jadi sini ni dia jadi apa? Jadi badal ke dan sebagainya tak. Jadi kita ikut pattern ni lah. Okey, boleh. Untuk mengelakkan kita daripada kesalahan lah. Tak apa, kita akan baca lagi. Kalau jumpa lagi kita sambil-sambil tu kita perhatilah. Sambil-sambil tu kita perhatilah. Sebab dia membantu kita nanti, pelajar-pelajar saya lah, terutamanya untuk apabila kita nak buat assignment, tesis dan sebagainya untuk mengelakkan kita daripada melakukan kesalahan lah. Okay?
Baik, balik semula. Itu selingan je. Wal fi'lani wajuha dengan wakuha. Okey, baik. Apa isu wajuha dengan wakuha ni? Isu dia adalah mudhari'uhuma yaujuhu wa yaukuhu. Tak. Kenapa? Okey, wajuha dengan wakuha ni, baik, isu dia kenapa kekal waw ni? Kenapa waw ni tidak dibuang? Sebab dia tak cukup syarat kan? Kenapa dia tak cukup syarat? Syarat apa? Syarat ainul fi'li ni, iaitu jim pada kalimah yaujuhu dan qaf pada kalimah yaukuhu ni, dia berbaris di depan, dia berbaris di depan. Baris depan ni. So bila dia baris depan, maka kita kena kekal waw. Maka fi'il wajuha dengan wakuha ni, wajuha yaujuhu, wakuha yaukuhu tu dia tak cukup syarat. Dia tak cukup syarat, maka waw tu kita tidak boleh buang. Tak? Okey. Apa makna wajuha? Okey, wajuha ni tulis makna dia. Okey. Sara dha rutbatin marmuqah. Sara dha rutbatin marmuqah. Okay, dia antara makna dia lah kan. Wajuha ni adalah dia sara dha rutbah marmuqah. Maknanya dia jadi maknanya orang yang ada kedudukan yang tinggi lah. Sara dha rutbah. Rutbah tu kedudukan. Marmuqah tu tinggi. Maknanya orang-orang tu lah, orang-orang atasan lah, orang atasan. Dia wajuha. Bila kita kata wajuha al-Ustaz Fauzi masalah. Ada contohlah tak? Maka sara al-Ustaz Fauzi za rutbatin marmuqatin. Fauqa musyrifihi, contohnya lah. Okey, saja je. Baik, lepas tu yauquhu. Apa makna yauquhu? Okey. Yauquhu, okey. Bila kita kata waquha ar-rajulu, okey, tulislah. Waquha ar-rajulu, maka makna dia qalla haya'uhu. Tak. Qalla haya'uhu. Maknanya dia kurang rasa malu dia. Qalla haya'uhu. Waquha ar-rajulu qalla haya'uhu. Betul, tulis lah makna dia. Nanti kalau rujuk dalam Al-Ma'ani, dia ada banyak lagi makna-makna lain dah. Okey. Baik. Itu dari segi makna dia. Baik. So jelas sini dah. Okey, kenapa fi'il ni dia tidak dibuang waw? Sebab dia tidak cukup syarat. Baik. Wa fi hadhihi al-halah keadaan inilah keadaan yang wajuha dengan wakuha tadi kan. Okey. Jangan ambil contoh sini wajuha sajalah nah. Maknanya tidak dibuang waw dia, la tuhdhaful wawu fil mudhari'i wal amri. Okay, sebab apa? Sebab tak cukup syarat dia apa? Ainul fi'li dia berbaris di hadapan. Okey, fanaqulu, maka kita kena kata apa? Tengok mudhari' dia guna aujuhu, naujuhu, yaujuhu. Ni ala wazni yaf'ul. Cuba kita tasrif kan. Kita kena slow-slow ya ni, tak boleh laju-laju. Sebab dia jing tu dia baris depan, lepas tu dia ada waw. Okey. Tapi kalau seseorang tu boleh tasrif dengan cepat 14 tu, macam dia boleh tasrif cepat yadribuna tu, memang lidah dia cepat lah. Okay. Kita start dengan yaujuhu dulu. Yaujuhu, yaujuhani, yaujuhuna, taujuhu, taujuhani, yaujuhna, taujuhu, taujuhani, taujuhuna, taujihina, taujuhani, taujuhna, taujuhna, aujuhu, naujuh. Apa dia susah sikit nak sebut? Sebab bila dia baris depan gitu, lepas tu sebelum tu ada waw, maka kita punya lidah kita ni pun dia macam susah sikit nak sebut kan. Tapi tak apalah, sebab dia memang kena sebut lagi tu, sebab tu kan dah dia. Dah, kita boleh buang waw. Okay. Boleh.
Mana kalau kita kata aujuhu juga, maknanya kita sendiri ni telah mencapai rutbah marmukah lah, aliyah lah, syarifah lah. Okey. Kalau fi'il amal, aujuh, aujuhi, aujuha. Maknanya aujuh, aujuha, aujuhu, aujuhi, aujuha, aujuhna. Okey. Okey, baik, settle yang tu. Baik, sekarang ni sekejap. Okey. Okey, tak apa. Saya tengah fikir nak tunjuk apa ni tasrih tu, tapi tasrih tu saya tunjuk lepas ni lah. Okey. Kita ada masa lagi. Kita perhabis dululah, kita baca ni, lepas tu baru saya tunjuk tasrih. Okey. Settle dah. Setakat ni untuk yang isu-isu tadi kira clear dah. Kalau ada soalan boleh tanya dah. Saya boleh jawab, saya jawab. Kalau tak boleh jawab, Ustaz Fauzi tolong jawab ataupun tolong cari jawapan. Okey. Kita ada siapa sekarang ni? Saif ada tak Saif? Mana ni? Fitri nampak ada tu. Okey. Okey, saya tanya tadi ya. Okey, kita pindah kepada fi'il wajala. Okey. Fi'il wajala ni adalah apa ni? Fi'il yang dia juga tidak cukup syarat. Okey, sebab apa? Sebab ainul fi'li dia ketika dia mudhari' tu dia berbaris di atas. Sebab tadi syarat dia kena apa ni okey, terima kasih Ustaz Fauzi tolong peringat. Okey, tak ni dah itu dah bincang dah dengan Ustaz Fauzi. Okey, betul. Syukran admin. Okey. Tu admin tulis wajila tu dah. Saya lupa. Okey, sekarang di sini, contoh sekarang ni, okey, ada kami rasa sini ni ada kena perbetul ada, kena perbetul. Bagi di sini, walaupun Dr. Abdul Ar-Rajihi sini dia buat jim tu bagi atas, tapi di sini kami rasa betulnya adalah wajila, jim tu bagi bawah. Sebab apabila kami cross check dengan apa ni, nak tunjuk ni. Nak tunjuk apa ni? Ni. Ni okey dah. Dalam Al-Ma'ani lah. Kami cross check dalam Al-Ma'ani. Okey, cuba tengok. Semula dulu. Okey. Sini Dr. Abdul Ar-Raji dia sebut wajala yaujalu. Okey, wajala yaujalu. Tapi saya dengan Ustaz Fauzi cross check balik di dalam kamus. Mana Ustaz Fauzi? Okey, ni dalam kamu, okey, tengok dah wajala. Okey. Dia kalau kita kata wajala, tengoklah nombor satu ni wajala. Ni madhi ya. Mudhari' dia yaujulu. Wajala yaujulu. Okey, satu. Okey, kalau kita turun bawah ni nombor dua, okey. Wajula yaujulu. Nampak Okey, nampak ni saya satu dengan dua tu. Sorry. Ni sikit. Okey. Wajala yaujulu. Tu satu. Wajula yaujulu. Okey. So, fi'il mudhari' dia yaujulu. Kalau tengok dia punya apa ni fi'il madhi dia wajala dengan wajula. Okey. Kata. Tengok bawah ni. Bila wajila dia punya mudhari' dia yaujalu. Nampak? Okey. Ulang balik. Kalau tulis. Okey, tapi boleh sebenarnya lepas ni apa ni tengok balik dalam Al-Ma'ani ya. Okey. Ni bukan apa kita just nak cross check, kita nak nak tengok apa ni sebab kitab ni kan kadang-kadang dia silap eja dan sebagainya kan, silap berbaris. Okey. Baik, tengok. Kalau wajala yaujulu,
Wajula yaujudu. Okey. Tapi sini yang Qazwini sebut sini adalah kita kan tentang ain fi'il mudhari' tu bagi atas sekarang ni. Yaujalu lah. Sebab tadi settle dah yang yaujuhu tadi kan. Settle dah. Maknanya bagi depan madmumah. Sekarang ni maftuhah. Maka yaujalu. Bila rujuk pada kamu yang yaujalu ni adalah ni wajila. Jadi kami rasa sini memang wajila lah. Dia cetak dia ni, dia salah hubah. So masing-masing baiki dah. Wajila nah. Okey. Apa makna wajila yaujalu ni? Okey, itu dalam Quran kan. Wajilat qulubuhum tu. Apa? Fa iza quri'al Qur'anu wajilat qulubuhum dah. Idza quri'al Qur'an wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dah. Okey. Yang saya ingat wajilat qulubuhum tu. Okey. Wajilat qulubuhum. So wajilat tu adalah apa dia? Khafat. Khafat. Sekejap. Okey, ayat Quran tu nak sebut bagi betul juga. Okey, daripada permulaan dia tu. Mudah je sekarang ni kita tengok apa? Ni je. Okey. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Tu rasa macam terbetul tadi. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Okey, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Okey. Sesungguhnya orang mukmin tu ialah orang-orang yang idza dzukirallah, apabila disebut sahaja Allah, wajilat qulubuhum. Wajilat qulubuhum apa? Inilah wajilah ni lah. Maknanya apa? Khafa wa fazi'a. Tengok kan dalam ni disebut ni wajilah syakhsu khafa wa fazi'a. Maknanya takut. Okey. Adalah clear. Balik semula. Baik. Dan apabila dibacakan ke atas mereka ayatuhu zadathum imanan. Okey, iman mereka akan bertambah wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Tuhan mereka. Tak. Okey, balik semula. Baik. Saya nak confirmkan ayat Quran tu, rasa tadi macam betul je baca kan. Okey, buat ingat wajilat qulubuhum tu sebelum dia. Okey, tak apa-apa. Baik. Jadi untuk wajilah yaujalu, okey, bila kita tengok yaujalu tu kan, bila wajilah dia yaujalu, kenapa waw itu dikekalkan? Isu dia kenapa waw itu dikekalkan? Sebab waw itu dikekalkan kerana ainul mudhari' tu, ainul fi'il tu, iaitu huruf jim tu, dia berbaris di atas. Dia kata ai anna ainahu maftuhatun fil mudhari'i wa wawuhu la tuhdhafu aidan fil mudhari'i wal amri. Wawnya tidak dibuang juga tidak dibuang. Okey, ketika dalam keadaan fi'il mudhari' dan juga fi'il amr. Okey. Jadi aujala aujala. Okey, naujalu, yaujalu. Ni fi'il mudhari'. Cuba kita tasrih. Okey, kita ambil daripada awal lah. Okey. Dia kata wajila yaujalu. So yaujalu, yaujalani, yaujaluna. Taujalu, taujalani, yaujalna. Okey. Taujalu, taujalani, taujaluna, taujalina, taujalani, taujalna, aujalu, naujalu. Okey. Kita tasrih slow-slow sambil-sambil kita hayati. Biarlah kita lambat, biarlah orang lain cepat mulut dah. Okey, biarlah ikut dia lah. Okey. Kita sebut satu-satu, biar pun lambat asalkan betul. Tu lebih baik daripada nampak sebut mulut tu rajung tapi salah. Contohlah, biar lambat asalkan selamat. Selamat tu maknanya betul lah. Okey, selamat tak kena potong markah dah. Betul. Boleh. Baik. Fi'il amal aujal.
Fi'il amal ni gini. Okey, baik. Fi'il amal ni gini. Baik. Di sini, okey, Qazwini pula lah. Tukar sama dengan Qazwini. Sebut apa? Abdul Ar-Rajihi. Okey. Rahimahullah. Rahimahumallah. Okey. Dr. Abdul Ar-Rajihi dalam kitab dia ni, okey, bila fi'il amal, okey, kan bila jim tu bagi atas, okey, alif tu tapi jim tu bagi atas. Saya tak mau baca lagi ni. Okey. Kita tengok alif, waw, lepas tu jim tu bagi atas. Hak belakang tu kita boleh baca jali, jala kan. Tapi hak depan tu, kalau lagu tu, kita nak baca lagu mana? Okey. Saya pun tak pasti kenapa Dr. Abdul Ar-Rajihi dia tidak tukar. Dia tidak mari tak tukar bentuk tu. Dia kekalkan dalam bentuk begitu. Saya tak pasti. Sebab apabila saya tengok dalam rujukan lain, okey, dalam buku lain, dia tulis macam ni, lepas tu dia kata apa ni dia saya apa ni tak sedia apa ni buku tu, rujukan tu, mungkin akan datang kot saya boleh nakal balik. Okey. Ataupun kalau Ustaz Fauzi apa ni ada masa boleh tolong cari dekat Google apa ni sirah yang bertukar tu, iaitu di sini tak, cuba tengok dah alif waw tu kita tak boleh baca ujal, kita tak boleh baca gitu. Sebab kita tahu dah di dalam fi'il amal kalau ainul kalimah tu bagi di atas, maka kita kena baca macam mana nak starting dia tu. Kita kena baca bagi bawah kan. Okey. Zahaba yazhabu, kita kata izhab. Kita tak kata uzhab, betul tak? Kita tak kata azhab. Kita kata izhab. Tak? Tapi sini nak baca ke mana tu? Sebab ada waw tu. Maka di sinilah dalam kitab lain yang saya rujuk tu dia kata dia berubah kepada waw tu ditukar menjadi ya. Sebab apa? Sebab meraihkan kaedah pembentukan fi'il amal tu, apabila ain tu berbaris di atas, maka alif tu dia mesti berbaris di bawah, maka waw itu kena bertukar kepada ya. Maka jadilah dia apa dia? Ijal. Dah. So ijal maksud dia takutlah. Takutlah. Okey, ijal. So ijal, ijali, ijala. Okey, jadi tulislah, tulis pertukaran tu. Pertukaran tu. Maknanya daripada apa nak baca tu, saya nak baca tu dah. Sebab nak baca, takkan nak baca iujal. Iujal dah. Pulah lidah-lidah. Jadi tukar kepada ijal, ijali, ijala. Tulis dah? Okey. Baik. Lepas tu isu yang terakhir sekali adalah ni. Itu kaedah yang kita belajar. Okey, itu kaedah yang kita belajar. Okey, tapi kita kena ingat dah. Kena ingat. Okey, bila kita belajar fiqhul lughah kan? Tak, kita belajar fiqhul lughah. Tak. Kita belajar kan bab dipanggil apa ni? Al-Muttariq dengan bab syadz. Tak? Betul. Bab Al-Muttariq dengan bab syadz. Okay? Bab Al-Muttariq ni ialah bab yang kita kata kaedah akan ikut dia lah. Kaedah dia akan ikut dia. Tapi di sana ada huruf-huruf ataupun kalimah-kalimah lah. Ataupun ibarah-ibarah yang dia memang tidak ikut yang muttariq itu. Tidak ikut kaedah lah kita kata. Mudah nak faham. Yang ini tidak ikut kaedah. Dia adalah kita masuk bawah kategori syadz. Okay. Kaedah kita belajar dia lagu ni contohnya. Tapi kenapa dalam penggunaan kita orang Arab dia sebut kalimah tu tidak mengikut pada kaedah. Dan hak itulah hak dia gunanya. Tak. Jadi kita nak ikut kaedah ke kita kena ikut hak tu. Kita nak jawab ke mana? Okey. Dalam isu ni kaedah tu kaedah lah. Okey. Kaedah tu dia kekal gitu sebab dia di sana ada kalimah-kalimah yang memang dia ikut kaedah tu. Okey, tak apalah. Tapi di sana ada kalimah-kalimah yang memang dia tidak ikut kaedah tu. Dia kalimah tu syadz. Tapi kita kena ikut pakai kalimah tu. Kita jangan simply gitu tukar kalimah tu kita kata sebab nak ikut kaedah. Jangan. Contohnya apa ni? Cuba ambil tengok wasi'ah. Tapi sebelum tu saya baca. Dia kata
غير أننا نلفت إلى أن معظم الأفعال المستعملة الآن والتي عينها مفتوحة في المضارع تحذف واوها في المضارع والأمر. Nampak? Hak ni dia mukhalafah dengan hak kaedah tadi. Tadi bila wajila yaujalu, bila mudhari' dia tu ainul fi'li tu bagi hataf, tak. Maka waw tu kena kekal kan, tu kaedah dia. Nampak? Tapi dia kata walau yang bagaimanapun ghaira annana nalfitu, dia kata tapi kami nak menarik perhatian dah. Okey. Pada iaitu dia kata mu'zamal af'alil musta'malah al-an. Dia kata mu'zam, kebanyakan fi'il-fi'il yang digunakan sekarang ni, fi'il lagu mana? Wallati ainuha maftuhatun fil mudhari'. Sama dengan wajila yaujalu tadi. Tak. Maksudnya apa? Ketika dia mudhari', ainul kalimah tu ataupun ainul fi'li tu bagi atas. Sepatutnya dia kena kekal waw dah. Tetapi tuhzafu wawha fil mudhari'i wal amri. Tetapi waw dia tu dibuang ketika fi'il mudhari' dan ketika dia fi'il amal. Yang kita duk guna sama. Contohnya apa situ? Cuba tengok tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tu. Okey, ustaz ambil wasi'ah. Wasi'ah. Okey, semua orang tahu mudhari' dia yasa'u kan? Betul kan? Wahaba, yahabu, waqa'a, yaqa'u, wada'a, yada'u. Kalau kita ikut kaedah, kita akan kata wasi'a yausa'u, wati'a yauta'u, wahaba yauhabu. Ni kalau ikut kaedah. Wada'a yauda'u. Okey, waqa'a yauqa'u, wada'a yauda'u. Tapi kalau kita duk guna, orang Arab duk guna sekarang ni, dalam kitab pernah cuba. Wada'a yauda'u. Pernah cuba? Tak ada. Wahaba yauhabu. Tak ada. Dalam kitab tak ada, dalam syair tak ada, dalam apa semua tak ada. Okey. Jadi kita kena ikut hak ni. Dan hak ni kalau Ustaz baca dalam kitab lain dia kata syaz. Okey. Dan syaz ni dia la yuqasu alai. Kita tak boleh nak qiyas. Kita terima gitu je lah. Orang Arab kata wasi'a yasa'. Okey. Walaupun kaedah hak yang apa ni sarahnya buat lagu lain. Okey. Betul? Faham tak? Jadi wasi'a kita baca yasa'u. Wati'a yata'u. Wahaba yahabu. Wada'a yada'u, waqa'a yaqa'u, wada'a yada'u. Kesemua fi'il ni 1, 2, 3, 4, 5, 6 contoh ni kesemua ainul fi'li dia ketika mudhari' adalah berbaris di atas. Yang mana kalau ikut kaedah kena kekal waw, tapi di situ dia buang waw. Maka yang ni dia panggil syad. Okey. Tengok. Mudhari' dia yasa'u, yata'u, yahabu, yada'u, yaqa'u, yada'u. Jelas dah. Okey. Tapi amal dia sa ta hab da qa da. Okey. Sa ta hab da qa da. Okey. Boleh buat irama pula dah. Okey. Dan wazan dia kalau mudhari' itu ya'alu, kalau amal dia adalah al dah. Dah. Okey. So apa makna dia? Makna dia okey, kalau kita tengok balik makna dia wasi'a apa? Wasi'ah tu meliputi tak? Meliputi boleh? Meliputi. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Wasi'a rabbi kulla syai'in ilma. Maknanya meliputilah ilmu Allah tu. Allah tu meliputi semua daripada sudut ilmu. Maknanya ilmu Allah tu meliputi. Okey. Dan wasi'ah juga kalau kita kata wasi' maksud dia luas kan? Okey, wati'ah. Wati'ah dia ada dua makna. Okey, makna satu makna tu kalau kita pijak tanah dengan kuat, pijak dengan kuat tu dia panggil wati'ah. Dan kalau kita tengok dalam kamus, wati'ah ni memang dia pijak tapi dia makna dia tu dia negatif lah. Contohnya dia pijak sesuatu tu dengan kuat. Tujuan dia untuk inilah kita kata untuk nak kita kata apa? Nak merosakkan ke dan sebagainya, ataupun peperangan. Dia guna juga berlakunya peperangan tu juga dengan perkataan wati'ah. Ini boleh rujuk dalam Al-Ma'ani dah. Okey. Dan ada satu lagi makna wati'ah ialah kalau kita kata wati'ar rajulu jama'a ar-rajulu zaujatahu.
Jama'a ar-rajulu zaujatahu. Jama'a yujami'u jima'an. Okey. Baik. Kalau wahaba, yahabu. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Okey. Boleh. Tu doa apa? Doa ahli sunnah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Tapi kalau orang Syiah dia ditukar sikit hak belakang tu. Waj'al lana minal muttaqina imama. Ditukar sebab nak jadi imam dia tu daripada kalangan orang yang bertakwa. Tapi kalau kita waj'alna lil muttaqina imama. Kita letak apa ni, kita ni, anak-anak kita ni menjadi apa kita kata orang depan lah, pemimpin lah kepada orang yang bertakwa. Bukan setakat orang yang bertakwa, tapi orang yang bertakwa yang memang kita layak jadi pemimpin dah. Atau mafi ma'nahu wallahu a'lam. Tu doa kita dah. Kita apa seringatnya tu. Baik, wahaba yahabu. Kalau wada'a yada'u tinggal taraka. Tak. Waqa'a apa ni jatuh. Kalau wada'a meletakkan. Itu makna dia lah. Okey, rasanya okey, kita pun sedang molek pukul 10.29. Hari ni timing molek habislah. Tajuk al-fa'lu al-mithalu. Okey, so minggu depan insya-Allah kita akan baca al-fa'lul ajwaf pula. Okey, mithal ajwaf. Nah, mithal ajwaf naqis. Mithal ajwaf naqis. Kalau mithal tu huruf illah duduk di depan, maka ajwaf ni huruf illah duduk di apa ni di tengah. Tahu tak apa makna jawf ni? Jawf ni gelonggong kan. Kalau kata gelonggong kan. Kalau Terengganu bahasa pesurat bahasa KL pun tak gelonggong kan. Mana tengah tu dia ada lubang tak tu jawf. Jadi fi'il ajwaf ni adalah fi'il yang huruf illah, huruf sakit tu duduk tengah. Sebab tu dia panggil ajwaf. Okey. Jawf tu lubang dia lah. Okey. Baik. Boleh dah? Baik, jadi kita dah 11.30 dah. Okey, ada soalan ke tak ada? Okey, kalau tak ada soalan, kita berhenti setakat tu dan kita tutup dengan tasbih kafarah dan bacaan surah Al-Asr. Okay. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bila baca doa baru teringat saya ni, ya Allah, baca doa dah ya. Acik tak Ustaz Fauzi? Ustaz Fauzi tu tak teringat situ. Okey, nak tunjuk apa tadi? Tunjuk ni. Ni. Okey. Wada'a. Dan juga ni wajala. Okey. Okey. Tak apalah, tunjuk minggu depan lah tak? Tuan-tuan. Ustaz Fauzi, tunjuk selalu. Dia ada banyak ni tasbih ni yang nak tunjuk insya-Allah ni. Okey. Tak apalah, saya promosi sikit. Sebutlah. Okey, tasbih ni dibuat oleh Ustaz Fauzi. Okey, suatu ketika dulu dinamakan dengan tasrif tawaf. Sebab bila kita baca ni, kita baca ikut macam apa, kita nak tawaf lah. Tawaf ni dia lawan arus jam tak? Okey, contoh wada'a ni. Kita cari huwa. Tak huwa ni, wada'a. Maka bila baca fi'il madhi, okey, wada'a, wada'u, wada'at, wada'ata, wada'na, wada'ta, wada'tuma, wada'tum, wada'ti, wada'tuma, wada'tunna, wada'tu, wada'na. Okey. Bila yada'u, yada'ani, yada'una, tada'u, tada'ani, yada'na, tada'u, tada'ani, tada'una, tada'ina, tada'ani, tada'na, ada'u, nada'u. Habis mudhari', habis fi'il madhi dan habis fi'il mudhari'. Lepas tu fi'il amar start daripada anta ni. Da'a, da'u, da'i, da'a, da'na. Nampak? Okey, ni wada'a. Fi'il misal. Kemudian yang wajala tadi, wajala yaujulu tadi, mana?
Okey. Bila wajala yaujulu dia kena kekal waw kan. Okey, sebab apa? Sebab ainul mudhari' dia madmumah, berbaris di hadapan. Kita tengok start daripada huwa, ambil ikut lawan arus jam, arah jam. Okey. Tengok madhi dulu. Wajala, wajala, wajalu. Wajalat, wajalata, wajalna. Wajalta, wajaltuma, wajaltum. Wajalti, wajaltuma, wajaltunna. Wajaltu, wajalna. Okey, PM mudhari'. Yaujulu, yaujulani, yaujuluna, taujulu, taujulani, yaujulna. Taujulu, taujulani, taujuluna, taujulina, taujulani, taujulna. Aujulu, naujulu. Okay, fi'il amal. Ujul, ujula, ujulu, ujuli, ujula, ujulna. Apa makna wajala yaujulu ni? Tadi lupa tengok tak? Okey, tengok semula. Wajala yaujulu. Atas ni. Wajala yaujulu. Asanna dengan syakha. Maknanya jadi tua lah, tua. Asanna ni kalau kita kata rajulun musinnun, seorang lelaki yang tua. Syakha maknanya syekh tu kan, syekh tu tua kan. Okey. Ni ni wajula yaujulu. Sorry. Silap. Atas ni. Okey. Wajala yaujulu. Okey. Kalau kita kata wajala yaujulu. Okey, wajala yaujulu. Wajala sahibahu kana ashadda wajalan minhu. Wajala jaruhu ghalabahu fil wajal. So apa makna wajal? Tengok pula maksud wajal. Cari isim. Kamu ni gitulah kena baca tak? Cari isim. Apa maksud wajal? Al-khawfu wal faza'u. Maknanya kalau kita kata ghalabahu, kita kata tadi apa? Wajala jarahu ghalabahu fil wajal. Maknanya dia tu menakutkan apa ni? Dia takutkan, dia dalam bab dia menakutkan apa ni, itu dia menanglah ghalabahu fil wajal. Jarahu tu jiran tak? Wajala jarahu maknanya ghalabahu fil wajal. Jiran dia tu dia takutkan jiran dia tu. Tak. Ghalabahu tak. Okey. Dia menang lah situ dah. Dia takutkan apa ni, Ghalabah ni menang kan. Dia mengatasi kan, ada unsur mengatasi. Mungkin di situ ada apa ni, jiran dia pun takutkan dia juga ke. Wallahu a'lam lah. Kita kena tengok detail lah. Kalau nak tengok detail ni, dia kena tengok dalam lisanul Arab, dalam kitab-kitab yang dalam kamu-kamu yang tu lagi lah. Okey. Cuma sini kita faham dah. Kalimah ni dia ada kaitan dengan apa? Dengan al-wajal. Al-wajal ni apa? Al-khawf. Okey. Boleh. Tak apalah, ni kalimah. Jadi kita balik semula kepada tasrif tadi. Okey. Jadi siapa-siapa yang nak tahu lebih lanjut tentang tasrif ni, dia kena hubungi Ustaz Fauzi lah. Di Facebook dia ke. Okey, nama dia apa ni, tasrif tawaf, ataupun nama dia kita yang kedia ni ai tasrif tak, Ustaz Fauzi tak, ai tasrif. Ini adalah bahan mengajar yang pernah digunakan dulu Ustaz Fauzi. Sebab Ustaz Fauzi memang dahulu dia mengajar ilmu saraf. Okey. Baik. Jadi kita tutup, kita baca semula doa. Okey, tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.